وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin sajmaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu. Baru jumpa semalam tuan. Tapi tengok ramai agak pagi tu. Baik, jadi semalam saya buat revision untuk saya ngajar dua kitab tafsir. Satu tafsir Al-Munir, satu lagi tafsir Juz Amma. Kemudian ni tafsir ni lah, tafsir Nurul Ihsan. Saya pun dekat kitab ni tapi baru baca belakang lagi lah. Tapi saya semalam tengok tafsir Al-Munir Juz Amma karangan Dr. Wabah Zuhaili. Dia lagi tebal buku dia. Saya tengok sikit apa benda yang kita nak bahas. Tapi saya sampai sini tuan-tuan kata tuan-tuan dah belajar dah kitab ni. Baik kita sambung ya, betul tak? Lebih kita sambung ya tafsir Nurul Ihsan. Baik. Jadi tafsir Nurul Ihsan ni masih lagi di bawah bab tajuk surah Al-Baqarah. Jadi kita berhenti di sini cerita Nabi Ibrahim AS. Saya sambung dengan ustaz apa? Saya kenal ustaz tu, Ustaz Farhan. Banyak dia mengajar Masjid Tinggi. Ustaz Farhan Abdullah. Baik, tapi saya punya penyampaian tak semangat macam dia lah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan jangan tidaklah. Baik, jadi kita tengok tuan-tuan sambungan dia. Muka surat 39, wa idh qala Ibrahim, di situ. Baik. Qala Allah Ta'ala wa idh qala Ibrahim, dan ketika berkata oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tuan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan tuan kepada dua suku besar. Pertama suku Arab, satu lagi suku Yahudi, Bani Israel. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam dia ada apa? Dia ada dua isteri. Isteri yang pertama Sarah. Dia dah dapat anak daripada Sarah lama. Nabi Ibrahim ni orang apa? Ni pada dulu lagi bergaduh lah. Orang Yahudi kata dia Yahudi, orang Nasrani kata orang Nasrani sebab nama dia hebat. Tapi yang sebenarnya dia adalah tuan kepada bangsa Arab dan tuan kepada bangsa Yahudi ataupun Bani Israel. Jadi isteri yang pertama, dan Nabi Ibrahim alaihissalam dia bukan berasal daripada Palestin. Palestin itu tempat orang Yahudi lah, Bani Israel. Dan bukan juga daripada tempat Arab. Dia di suku Arab. Suku Arab ni duduk di mana? Duduk di, tuan-tuan tengok apa? Yang macam Arab Saudi punya bentuk tu kan. Itu dipanggil apa? Tempat Arab. Kawasan Arab tuan-tuan. Dia ada orang panggil Arab Aribah. Arab Aribah ni Arab kuno. Macam kaum Ad, kaum Samud. Dia orang Arab. Arab kuno. Ada Arab dipanggil sebagai Arab apa? Arab Musta'arabah. Dia bukan Arab tapi dia bercampur. Jadi keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam ni, yang pertama Nabi Ibrahim daripada Iraq, bukan daripada negara Arab, dia daripada Iraq. Nabi Ibrahim alaihissalam. Isteri yang pertama juga daripada Iraq. Kemudian berhijrah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, berhijrah daripada Iraq, dan dia ada anak saudara dia yang beriman dengan dia, anak saudara dia. Siapa anak saudara dia? Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut anak saudara dia. Ayah dia tak beriman. Kalau ikut sebahagian pendapat, ayah dia beriman. Yang tak beriman Azar tu pak saudara dia. Dia khilaf lah di situ. Jadi Nabi Ibrahim bila berdakwah di Iraq kepada dua suku. Pertama penduduk Babil dan penduduk Hiran. Penduduk Hiran ni disembah apa? Disembah hayakil, bintang-bintang. Ada dalam Quran kan. Nabi Ibrahim berbahas dengan dia tentang apa? Adakah Tuhan yang bintang, adakah bulan, adakah matahari, semua pakat tenggelam. Yang kedua, penduduk Hiran ni pula dia sembah berhala. Yang bila Nabi Ibrahim hancurkan berhala dia tak dapat terima, kemudian dia baru cuba bakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Bila dia bakar Nabi Ibrahim alaihissalam, tak jadi apa-apa. Bila tak jadi apa-apa, raja ketika itu nama dia Namrud. Namrud dikagum dengan Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihissalam. Tu yang dipanggil jumpa dia tu. Namrud pula mengaku Tuhan. Dia hidup 400 tahun zaman Nabi Ibrahim alaihissalam juga. Dia bukan hidup 400 tahun, dia memerintah seluruh dunia 400 tahun. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ni dia berhijrah daripada Iraq, dia terus ke Palestin dengan isteri dia, dengan anak saudara dia. Siapa dia? Nabi Lut alaihissalam. Jadi dalam daripada dalam perjalanan dia nak berhijrah ni, Nabi Lut alaihissalam minta izin nak bergerak ke Jordan. Kenapa? Kerana dia telah diutuskan oleh Allah menjadi rasul di mana? Di sezaman ni.
penduduk Sodom. Kota Sodom ni di Jordan. Di situ kan ada orang lelaki yang minat lelaki, perempuan minat perempuan, LGBT lah. Jadi dakwah di sana. Dia sezaman dengan Nabi Ibrahim AS. Kemudian Nabi Ibrahim AS duduk di Palestin saat. Kemudian bergerak ke Mesir. Apa pergi Mesir? Sampai di Mesir, jadi Nabi Ibrahim ni Iraq, kemudian Palestin, kemudian ke Mesir. Bila sampai di Mesir, Raja Mesir tu masa tu dah diperintah oleh Firaun. Firaun ni saya pernah sebut kat tuan-tuan, ni bukan nama orang. Firaun adalah nama jawatan. Macam kita ada raja, ada Perdana Menteri. Jadi yang jahat yang kita baca dalam Quran itu adalah Firaun Ramses II. Yang jenazah dia mayat dia masih lagi ada, kita tengok itu Ramses II. Malah ada Firaun ni yang beriman pada Allah ada. Ada riwayat Firaun yang beriman pada Allah. Dia duduk, dia tengok langit. Aku bersaksi engkau lah yang menjadikan langit, ampunlah dosaku, Allah ampunkan dosa. Dia Firaun. Firaun yang beriman, yakni penguasa nombor 1 kerajaan Mesir purba dulu. Dia beriman, ada yang beriman dalam jalur dia sebab dia kerajaan yang lama. Mungkin lebih ribuan tahun kerajaan Mesir purba. Jadi zaman Nabi Ibrahim ni bukan Firaun zaman Nabi Musa. Nabi Musa lambat lagi. Tapi zaman Nabi Musa masih lagi di bawah penguasaan Firaun yakni penguasa yang bernama Firaun, kerajaan Mesir kuno yang buat piramid dan sebagainya. Dan dalam banyak-banyak Firaun tu memang kita tak nafikan Firaun, Nabi Musa adalah Firaun yang paling terkenal sekali. Ramses II banyak dia buat macam-macam pembangunan. Diringkaskan cerita, bila Nabi Ibrahim AS sampai di Mesir, ketika itu diperintah oleh Firaun yang kita kata dia ni jenis kaki perempuan. Dia gatai tuan-tuan, Firaun gatai. Firaun ni dia suka perempuan. Maka dia ada dah pegawai-pegawai tentera dia yang duduk di keliling kota. Dia tengok saja mana-mana perempuan cantik, sampaikan maklumat pada dia. Ada Firaun gatai tuan-tuan, ada jugalah. Jadi bila sampai Nabi Ibrahim dengan Sarah ni satu orang perempuan yang sangat cantik. Maka pegawai dia, tentera dia bagi tahu ada perempuan cantik. Disampaikan kepada Firaun, maka Firaun ni panggil Nabi Ibrahim AS. Dia nak tanya siapa dia. Maka Nabi Ibrahim AS pun kata itu adalah saudaraku. Macam tipu lah pula. Kenapa dia tak sebut dia suami dia? Kalau sebut suami, Firaun akan bunuh. Pasti dia nak ambil isteri. Tapi bila kita kata adik, selamat. Tentu ingat ketika Nabi Ibrahim AS bagi pecah berhala tu kan. Dia tinggal satu yang besar, kemudian dia letak kapak dekat kat berhala tu. Kemudian bila orang tanya siapa yang buat, dia kata kabiruhum hadha is'aluhu in kanu yantiqun. Yang buat ni yang besar ni. Dia tak rela hampa sembah berhala kecil. Dia yang pegang kapak ketuk bagi pecah semua. Jadi isu. Nabi-nabi ni sidik, tak bercakap tipu. Tapi kenapa seolah-olah dia tipu? Dia sebenarnya dia ada takwil, double meaning. Yang pertama, qala kabiruhum haza, di situ ulama kata kabiruhum haza Nabi Ibrahim AS merujuk kepada diri dia. Maksudnya orang yang hebat ataupun orang yang agung. Pasal apa? Sebab beriman. Dalam Quran kan sebut wala tahinu wala tahzunu wa antum a'lau in kuntum mu'minin. Jangan kamu berasa sedih, jangan kamu berasa hina, kamulah yang paling tinggi, yang paling hebat sekiranya in kuntum mu'minin. Jadi disebut kabiruhum pada diri dia. Dalam kes ni pula dia kata saudaranya, sedangkan tu isteri. Di sini maksud dia apa? Saudara se-Islam. Boleh lah. Ikhwatul iman, itu maknanya innamal mu'minuna ikhwah, hanya saja orang beriman itu bersaudara, saudara iman. Itu makna dia. Bukan tipu. Ikhwatul iman, dia ada makna yang kedua. Macam tuan-tuan lah, tuan-tuan nak pergi ke mana? Tuan-tuan nak pergi ke Langkawi, tuan-tuan singgah Kedah saat, kemudian baru pergi Langkawi. Ada orang tanya pergi mana? Tuan-tuan segan nak beritahu pergi Langkawi, nanti tempah cekelat dengan periuk pula. Susah nak bawa balik. Kadang jadi tuan-tuan pun segan nak beritahu. Tak, saya pergi Kedah lah. Kan? Saya pergi Alustaq. Tuan-tuan tak tipu kan? Tuan pergi Alustaq pun. Lepas tu pergi Langkawi. Nampak? Dia double meaning. Baik. Jadi tuan-tuan, bila disebut lagu tu, maka Nabi Ibrahim dilepaskan. Oh tak apalah, adik dia. Boleh dia ambil. Kalau kata suami, dia akan bunuh Nabi Ibrahim AS sebab nak dapat isteri. Maka Nabi Ibrahim pun beritahu kat Sarah, aku dah beritahu engkau saudara aku. Nanti kalau Firaun tanya, jawab macam tu, saudara si iman. Bila Sarah sampai di depan Firaun, Firaun ni tengok lawa sangat Sarah. Lawa. Firaun ni tak tahan, dia nak pergi nak pergi terkam tuan-tuan. Bila nak pergi terkam, tangan dia keras, krem. Keras jadi krem, tak boleh bergerak.
Maka dia minta pada Sarah doa lah supaya hilang tangan dia ni. Krem, nanti dia takkan buat apa-apa. Maka Sarah pun doa hilang. Bila dah hilang, dia terekam lagi. Nak cerita lawa sangat Sarah ni. Dan gatai sangatlah Firaun ni. Terekam lagi, krem kali kedua. Lagi teruk lagi. Dua-dua tak boleh bergerak, lagi teruk tangan dia. Kemudian dia merayu pada Sarah, doalah pada Tuhanmu supaya apa? Aku takkan apa-apakan kamu. Bila Sarah doakan, kali ketiga dia terekam lagi. Memang betul-betul teruk lah tuan-tuan. Itu yang saya sebut semalam. Kalau nafsu bila tak kawal jadi macam ni tuan-tuan. Level dah jadi macam tengok binatang bila dia nak mengawan. Kan teruk keadaan sampai hilang malu. Tak ada malu. Baik. Jadi dia nak terekam kali ketiga. Kali ni dia punya krem tu, dia jadi keras tu lagi teruk. Kemudian baru dia minta sungguh-sungguh kat Sarah, doalah supaya apa? Supaya hilang. Bila dah hilang, barulah dia apa? Dia hormat Sarah, dia kurniakan kepada Sarah. Ada yang kata anak dia, ada yang kata hamba dia yang bernama Hajar. Hajar ni orang Arab. Hajar ni hamba yang duduk di Mesir, orang Arab. Dia Arab daripada suku Ad ataupun Samud, tapi dia hamba yang berada di Mesir. Hamba ni dihadiahkan kepada Sarah supaya berkhidmat pada Sarah. Kemudian Sarah pun jumpa Nabi Ibrahim AS. Maka Sarah kesian tengok suami dia, Nabi Ibrahim AS nak anak tak ada. Maka Sarah membenarkan Nabi Ibrahim AS memperistirikan Hajar. Diserah kepada Nabi Ibrahim. So Nabi Ibrahim isterikanlah Hajar. Pasal nak anak dia tak dapat bagi anak. Tak apa. Jadi tuan-tuan, bila kahwinnya Nabi Ibrahim dengan Hajar, dapat anak. Siapa dia? Nabi Ismail AS. Dapat Nabi Ismail. Bila dah dapat Nabi Allah Ismail, yang ni yang jadi Tok Wan bangsa Arab. Tok Wan bangsa Arab pasal apa? Mak Arab, Hajar tu Arab, Nabi Ibrahim bukan orang Arab. Tu yang dipanggil Arab Musta'arabah. Arab Musta'arabah. Jadi dua bila kahwin Hajar dengan Nabi Ibrahim, dapat Nabi Ismail. Bila dah kahwin, datang cemburu. Bila cemburu, Sarah cemburulah tengok Nabi Ibrahim. Hajar ada anak, dia tak ada anak. Maka Sarah kata pada Nabi Ibrahim AS, dia tak mau tengok muka Hajar. Maka Nabi Ibrahim membawa Hajar jauh sampai ke Mekah, 1500 km tuan-tuan, bawa jauh. Tinggallah di situ Sarah dengan Nabi Ismail. Kita dah panjang, saya berhenti di situ. Daripada situ lahirnya keturunan siapa? Bangsa Arab Musta'arabah. Antara Nabi Ismail dengan Hajar. Selang lebih kurang 16 tahun, Allah kurniakan pula kepada Sarah anak. Masa ni Sarah umur dia 90. Nabi Ibrahim umur 100. Doa tak berhenti nak dapat anak tuan-tuan. Doa nak dapat anak. Baik, jadi tuan-tuan, tu saya kata hidup ni ujian tuan-tuan. Nabi-nabi pun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dah dapat anak masa Sarah umur 90. Bila Jibril bagi tahu, kata dah akan dapat anak, tergelak Sarah. Pasal dia dah 90. Nabi Ibrahim dah 100. Tapi kata Jibril alaihissalam, qal ata'jabina min amrillah, adakah kamu rasa pelik dengan kerja Allah? Baik, jadi urusan Allah. Dapatlah siapa? Ishaq. Ishaq duduk di mana? Duduk di Palestin. Ishaq ada anak nama Yaqub. Duduk di mana? Di Palestin. Yaqub siapa? Yaqub lah Israel. Tok Wan kepada bangsa Yahudi. Dia ada 12 orang anak. Ada Yusuf, ada Bunyamin, ada Naftali, ada Jad, ada Ashir, Dan. Ramai 12 anak dia. Ruben. Daripada 12 ni jadilah 12 suku Bani Israel. Baik, mulialah. Itu Nabi Ibrahim AS. Baik, apa kata dia? Rabbi ja'al hadha baladan. Ini cerita bila tuan-tuan? Tuan-tuan tengok sebelum ni. Ini cerita ketika mana Nabi Ibrahim AS membina Kaabah. Betul lah? Bersama dengan cerita ni waktu Nabi Ibrahim AS bersama dengan Nabi Ismail AS nak membina Kaabah. Ini doa dia ni. Ya Allah, jadikanlah, hai Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah aman, dan sesungguhnya telah terima doa menjadi akan dia tanah haram, tiada ditumpah padanya darah manusia, dan tiada diburu perburuan, dan tidak dikerak rumputnya yang basah. Kan tak boleh. Ini doa Nabi Ibrahim AS. Dia doa supaya dijadikan Mekah ni negeri yang Rabbi ja'al hadha baladan aminan. Oh, dia tinggal aminan tuan-tuan. Ada aminan. Ada aminan. Lepas tu baru warzuq ahlahu. Ni doa Nabi Ibrahim pada Allah Subhanahu Wa Taala, jadikanlah Mekah negeri yang aman. Itu yang di Mekah dia tak boleh berburu tak boleh, perang tak boleh,
kat pokok tak boleh kan, kena dam bila buat haji. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Warzuq ahlahu minas thamarat, dan rezekikanlah oleh kamu akan ahlinya daripada segala buah-buahan. Dan sesungguhnya telah diperbuat demikian itu dengan dipindah Taif daripada Syam, dan adalah Mekah itu akfar, tiada tanaman. Afkar ni, afkar. Afkar maksudnya miskin, tidak ada apa. Di Mekah dia tidak ada tanaman, tuan-tuan. Tiada tanaman padanya dan tiada air. Jadi disebut di sini warzuq ahlahu minas thamarat. Sampai hari ni doa ni mustajab. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam supaya apa? Supaya Mekah ini pertama aman, yang kedua penduduk dia dapat banyak rezeki. Baik. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi Mekah, buah-buah di Mekah bukan berasal di Mekah. Dia berasal daripada Taif. Tuan-tuan pergi Mekah, minta orang bawa balik haji kan, tolong beli apa-apa. Macam-macam benda ada di Mekah. Tapi bila sampai kat kita, made in China, betul tak? China yang buat serban, tasbih, China yang buat. Lama dah tuan-tuan. Tuan-tuan pergi di Mekah, macam-macam makanan ada. Restoran apa? Felda punya ke? Mahal tu kan. Nasi kata nasi apa? Dia berkata nasi lemak pun RM30 lebih. Tapi nak kata semua makanan ada kat situ. Ada. Jadi ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian man amana minhum billahi wal yaumil akhir, mereka yang beriman daripada mereka itu dengan Allah dan hari kemudian, menentu ia akan mereka itu dengan doa kerana muwafaqah bagi firman la yanalu ahdi zalimin. Kenapa disebut di sini wa man amana minhum billahi wal yaumil akhir? Kerana kalau tuan baca hak atas tu, Nabi Ibrahim alaihissalam ada minta apa? Qala min dzurriyyati, jadikanlah di kalangan apa? Zuriat aku imam. Atas tu ada. Yang dah lepas. Nabi Ibrahim minta pada Allah, jadikan daripada zuriat dia seorang imam, yakni pemimpin bagi umat manusia. Kemudian kata Allah apa? Qala la yanalu ahdi zalimin. Firman Allah, tiada mencapai janji aku jadi imam itu akan segala orang yang zalim kafir. Maknanya dia daripada keturunan Nabi Ibrahim akan ada yang kafir, akan ada yang ingkar. Jadi yang hak zalim, yang ingkar ni, dia tidak akan dijadikan imam. Allah Ta'ala janji pada Nabi Ibrahim, ya, daripada jalur keturunan Nabi Ibrahim. Sebab tu kita doa tuan-tuan, antara doa yang sunat, kita doa ke zuriat kita, zuriat yang baik. Kan ada doa Nabi Ibrahim kan, Rabbi ja'alni apa? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal, doa dalam surah Ibrahim. Dari surah Ibrahim lepas ni. Maksud dia apa? Ya Allah, jadikanlah kami ni di kalangan orang yang mendirikan sembahyang. Nombor satu, dirikan sembahyang. Lepas tu jadikanlah di kalangan zuriatku. Doa untuk zuriat jadi orang yang baik. Dalam ni Nabi Ibrahim doa daripada zuriat dia menjadi imam. Dan memang banyak di kalangan cucu cicit Nabi Ibrahim ni menjadi nabi dan rasul. Paling banyak daripada Bani Israel, jalur Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Daud, Sulaiman. Itu semua jalur Nabi Ibrahim tu. Banyak. Kemudian daripada bangsa Arab, daripada Nabi Ismail, lahirnya nabi yang terbaik, manusia yang terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tapi Allah Taala sebut di sini, janji Allah ni anak cucu Nabi Ibrahim yang zalim takkan dapat doa ni. Sebab tu tuan-tuan, bila kita selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya Allah limpahkanlah selawat dan salam. Maksud selawat ni apa? Kita doa pada Allah tingkatkan kemuliaan dan keagungan Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat. Itu makna selawat. Dan kepada keluarga Muhammad. Siapa keluarga Muhammad? Siapa keluarga Muhammad? Banyak pandangan. Ada yang kata dalam riwayat Imam Muslim tu 4 keluarga. Yani Alu Ja'far, ada apa? Anak cucu cicit Ja'far, abang Sayyidina Ali. Ni hadis riwayat Imam Muslim, Zaid bin Aslam. Ada kemudian Alu Aqil, adik kepada Sayyidina Ali, keturunan ni sampai hari ni. Kemudian Alu Abbas, keluarga Abbas. Siapa Abbas? Pak Zara Nabi. Anak cucu Abbas itu Ahlul Bait termasuk. Dan yang keempat barulah siapa? Alu Ali, anak cucu cicit Sayyidina Ali radhiyallahu an. Ada yang kata macam tu. Ada yang kata Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Tapi saya pilih tentang pandangan yang paling kuat, pandangan Imam Al-Qurtubi dengan Imam Nawawi. Keluarga Nabi Muhammad SAW ni merujuk kepada umat Nabi Muhammad SAW yang bertakwa. Maknanya kalau tuan-tuan umat Nabi SAW dan tuan-tuan bertakwa, bila tuan-tuan selawat tu dapat sekali kat tuan-tuan. Ni kata Imam Nawawi dengan Imam Al-Qurtubi. Apa dalil dia? Dalilnya antaranya ni, Allah Ta'ala tidak menganggap mana-mana keturunan Nabi itu yang ingkar sebagai satu golongan dengan dia. Nabi Nuh alaihi salam, kita bila baca kisah dia kan, masa naik kapal tu, tiba-tiba dia terkejut tengok anak dia berenang, tak mau naik kapal.
Kanaan tak mau naik kapal. Nabi Nuh pujuk dia. Sebab Allah Ta'ala jamin pada Nabi Nuh, semua keturunan Nabi Nuh selamat. Itu janji Allah. Tapi Nabi Nuh terkejut. Allah janji semua keturunan aku selamat daripada banjir ni. Tiba-tiba ada seorang tengah berenang. Kan dalam Quran sebut, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Bila Nabi Nuh pujuk anak dia naik kapal. Apa kata Kanaan? Aku akan pergi ke, dia tengah berenang ni. Aku akan pergi ke gunung. Gunung akan selamatkan aku daripada air. Kemudian apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Qala, kata Nabi Ibrahim, Nabi Nuh alaihi salam, qala la asimal yawma min amrillah. Hari ini tak ada apa yang boleh selamatkan hang. Tak ada siapa. Illa man rahim, kecuali yang mendapat rahmat. Ni naik kapal sekali beriman. Wa hala bainahum al-mawjud fa kana minal mughraqin. Tengah duk pujuk anak dia, ombak besar mai, pom, telan anak dia. Termenung Nabi Nuh. Kenapa termenung? Ni anak dia. Dan Allah janji nak selamatkan keturunan dia. Sebab tu dia berdoa setelah tu. Dia termenung dan dia berdoa kepada Allah. Inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haq. Ya Allah, anak aku tu keluarga aku. Dan janji kamu itu benar. Baik, kemudian apa kata Allah kepada Nabi Nuh AS? Innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, dia bukan daripada keluargamu. Memang dari segi darah daging, ya betul. Darah daging betul. Tapi kenapa Allah Ta'ala tak masukkan dalam keluarga Nabi Nuh? Innahu amalun ghairu salih. Pasal amalan dia tak elok. Habis tu siapa yang Allah Ta'ala janji nak selamatkan Nabi Nuh dengan keluarga dia? Semua umat dia yang beriman tu. Mana umat dia yang beriman dengan Nabi Nuh AS dikategorikan dalam keluarga besar Nabi Nuh AS. Baik, sebab tu disebut ni yang beriman pada Allah dan hari akhirat. Ada tak keturunan Nabi Ibrahim yang tak beriman, yang kafir? Banyak aja. Kita semua keturunan Nabi Adam. Tuan-tuan ingat saya sebut kat tuan-tuan, kita ni Tok Wan kita sekurang-kurangnya berapa? 3. Pertama Nabi Adam AS, Tok Wan semua. Manusia yang datang ke bumi ni 7.2 bilion. Tok Wan yang pertama Nabi Adam AS. Lepas Nabi Adam siapa? Nabi Syith. Kenapa Nabi Syith? Nabi Adam AS ada 20 anak lelaki, 20 anak perempuan. 20 anak lelaki, 20 anak perempuan. Nabi Adam dia dapat anak 1 tahun kembang. Laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Tu yang kahwin silang tu. Dia tak boleh kahwin kembang yang lahir sekali tak boleh kahwin, dia kahwin silang. Itu yang apa? Qabil lahir dengan pasangan dia Iqlimah, kembang dia yang lawa tu lah, Qabil. Adik pada dia Habil dengan Layuza ataupun Lubuda. Yang ni tak lawa sangat. Dia kena kahwin silang. Qabil kahwin dengan kakak dia Iqlimah, yang abang dia Qabil kahwin dengan adik kemak dia yang perempuan, adik dia perempuan tu, Layuza. Dipendek ceritanya, dalam semua keturunan Nabi Adam AS ni, semua tidak ada zuriat kecuali Nabi Syith sahaja. Nabi Syith Nabi juga. Syith bin Adam dia ada zuriat. Jadi zuriat yang ada atas muka bumi ni semua bertemu dekat Nabi Syith kemudian Nabi Adam. Ada seorang lagi Tok Wan kita, siapa dia? Sekurang-kurangnya Nabi Nuh AS. Sebab Nabi Nuh AS yang beriman dengan Nabi Nuh tak sampai 100. Ada yang kata 82, ada yang kata 86. Kemudian ada Nabi Nuh dengan anak-anak dia. Jadi tuan-tuan, bila kapal itu dia berlabuh wastawan al-judi, dia datang wabak. Kita tahu masa banjir ni wabak kan. Wabak. Banyak wabak yang bahaya lah. Malaria lah, kapeliu lah, denggi lah, ataupun kicin tikus. Yang antara yang bahaya kan. Jadi tuan-tuan, bila berlabuh pengikut Nabi Nuh ni, yang bukan keluarga Nabi Nuh, semua meninggal dunia. Semua meninggal dunia kerana wabak. Tinggallah Nabi Nuh dengan keluarganya saja. Maka daripada Nabi Nuh itulah lahirnya manusia yang ada atas muka bumi sekarang ni, yang ramai ni. Jadi Tok Wan kita paling kurang tuan-tuan ni, paling kurang 3 Nabi. Paling kurang. Dan boleh jadi banyak lagi. Pasal banyak? Pasal banyak Nabi yang tak disebut dalam Quran. Dia ada 313, dia sebut 25 je. Kenapa tak sebut semua? 25 itu tuan-tuan dah memberi bayangan, dah memberi gambaran bagaimana dakwah Nabi-Nabi yang lain. Cukup dah. Nabi katanya ada 124,000. Banyak tuan-tuan. Jadi boleh jadi banyak lagi. Jalur kita ni ada jalur Nabi. Adakah jaminan syurga tuan-tuan? Tak ada jaminan lah. Baik. Kemudian macam Nabi Sulaiman AS, bila dia meninggal dunia, Nabi Sulaiman dia mewarisi kan. Ayah Nabi Allah Sulaiman itu Daud AS. Dia raja dan pemimpin. Anak Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Tapi bila Nabi Sulaiman meninggal dunia, anak Nabi Sulaiman tidak mewarisi kenabian. Hanya mewarisi kerajaan. Lepas tu anak Nabi Sulaiman bergaduh. Kerajaan Nabi Allah Sulaiman pecah 2. Sebelum dia nak pecah habis ya. Kemudian dia hancur terus, dihancurkan oleh Rom dan Bukhtansar. Baik. Jadi dalam ni disebut tuan-tuan doa selalu ke anak-anak tuan-tuan, tapi ingat pesan juga depa jadi orang yang baik. Kalau tak jadi orang baik tak dapat lagi satu solat tuan-tuan.
Kalau tak solat, kita tak dapat doa orang yang beriman. Itu bahaya tak solat. Kita selalu doa kan, Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunlah dosa orang beriman, orang Islam, laki dan perempuan, yang hidup dan yang mati. Siapa yang dia tak semayang, doa ni tak sampai kat dia. Tu bahaya tak semayang, dia tak dapat. Malah tuan-tuan, kalau kita buat tahlil talqin, kita buat tahlil pada dia, kita buat sedekah pahala tuan-tuan, macam mana pahala nak sampai? Orang yang tak semayang, ibadah lain pun tak diterima, ibadah dia sendiri. Semayang tuan-tuan, nombor satu kan, paling penting. Baik, jadi dalam ni disebut janji Allah takkan kena pada orang yang zalim. Orang yang zalim dia takkan dapat doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian qala wa man kafara fa umattihu qalila, firman Allah, dan bermula mereka itu yang kafir itu, maka aku berikan bersedak-sedak akan dia rezeki dalam dunia sedikit masa hidupnya. Siapa dia ni? Daripada anak cucu Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebelum saya lupa tuan-tuan, kita baca sirah. Tuan-tuan dengar kita kata apa? Kafir Quraisy. Kafir Quraisy, kafir Quraisy, kafir Quraisy. Kafir Quraisy ni jahat lah. Kafir Quraisy, siapa kafir Quraisy? Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah, Syaibah, Al-Walid bin Mughirah. Kemudian yang keturunan jahat ni lah, yang lawan Nabi Muhammad SAW, kafir Quraisy. Tapi tuan-tuan, Nabi Muhammad Quraisy ke bukan? Nabi Muhammad juga Quraisy. Siapa Quraisy? Quraisy tu dia cucu cicit Nabi Ismail AS. Quraisy tu termasuk dalam cucu cicit Nabi Ibrahim AS. Wallahu alam, adakah dia beriman dengan apa, ikut ajaran Nabi Ismail sebenar ataupun tak, wallahu alam. Tapi Quraisy tu nama orang. Dia nama betul dia Malik bin Fihri. Tu nama dia, Malik bin Fihri. Tapi digelar Quraisy. Quraisy ni apa? Ikan jerung. Quraisy ikan hiu, ikan jerung. Digelarkan pada dia sebab dia punya pewatakan dia yang hebat. Orang Arab gelar dia Quraisy. Dia banyak keturunan. Katakanlah anak dia 10. Kemudian daripada anak dia ni pakat kahwin, betul tak? 10 orang kahwin, dapat cici. Cucu lagi ramai lah. Kalau anak 10, cucu apa? Kalau seorang anak 10, cucu dah 100, betul tak? 10 dah 100. Bawah lagi mungkin jadi 1000, 2000, 3000. Jadi keturunan dia paling banyak sekali. Pasal apa paling banyak keturunan? Yang paling banyak keturunan sekali Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj sebagai riwayat kata dia takkan mati sehinggalah apa? Dapat anak 1000. Ya'juj Ma'juj. Jadi Quraisy ni dia banyak isteri, banyak anak. Sebelum saya lupa lagi satu, yang banyak keturunan siapa? Orang Tatar, tuan-tuan. Tatar yang serang apa? Orang Genghis Khan ni, Genghis Khan, Hulagu Khan. Depa ni yang tawan apa negara Islam jatuhkan kerajaan Abbasiyah tu. Depa antara yang banyak keturunan. Pasal apa? Genghis Khan, Hulagu Khan ni, Berkhay Khan, macam-macam Khan ni. Nama Khan tu nama asal daripada Arab, nama daripada asalnya adalah Mongol. Tatar Mongol tu. Depa nama Khan. Arab ni Khan bukan elok. Apa mana Khan Arab? Khan, khana, khianat. Kalau orang Arab kan dia tak mau nama Khan. Kha alif nun. Khan maksudnya dia telah melakukan khianat. Tapi Khan di sini bukan bahasa Arab. Khan di sini adalah maksud dia adalah jalur keturunan daripada Mongol. Kenapa banyak sangat? Sedangkan Mongol kan di Malaysia ada nama Khan? Ada. Maksud dia memang sampai jalur Mongol tu sampai kat dia. Pasal si Hulagu Khan ni dia memang kalau dia tawan satu tempat, dia banyak jadikan perempuan tu sebagai isteri dia. Banyak. Dia tak beriman, isteri dia banyak. Jadi keturunan dia banyak. Keturunan Mongol tu. Itu yang di Malaysia pun kawan saya duduk di Selangor tuan-tuan. Ada Khan, duduk Selangor tapi darah Mongol. Siapa lagi di Malaysia tuan-tuan? Timbalan Ketua Polis Negara. Ayub Khan lah, darah Mongol ada tu. Yang ada kan Shahrukh Khan, Salman Khan, sebab Mongol juga pernah serang India. Khan. Tapi yang bagusnya di India ni kalau ada Khan tu menunjukkan dia Islam. Pasal apa? Pasal ada daripada keturunan dia yang Islam, malah membela Islam. Memang dia menghancurkan Hulagu Khan, Genghis Khan, dia menghancurkan negara Islam. Tapi siapa? Berkhay Khan masuk Islam, malah menjadi pembela Islam. Jadi Khan ni tuan-tuan darah dia sampai. Quraisy dia anak cucu cicit dia ramai, sangat ramai. Kalau anak, saya tak tahu anak dia banyak mana. Saya tak terlupa dia punya pokok sanad dia tu, nasab dia. Kalau anak dia 10, cucu dia lagi ramai, cicit lagi ramai. Maka kebanyakan yang duduk di Mekah itu adalah Quraisy. Tok Wannya Quraisy. Siapa Quraisy? Salah satu cicit Nabi Ismail AS. Nabi sampai dekat Adnan 40. Nah, jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah, sampai ni atas lah tuan-tuan. Sampai dekat Adnan 40. Daripada Adnan sampai kat Nabi Ismail lagi 20. Maksudnya Nabi Ismail tu wan yang ke-60. Nabi Muhammad SAW. Dalam tu adalah Quraisy.
Quraisy ada dalam tu. Quraisy juga tok wan Nabi SAW. Makna dia bila kita kata kafir Quraisy, makna dia apa? Depa ni semua keluarga Nabi. Tok wan dia sama, siapa? Quraisy. Tapi jauh lah, boleh jadi tok wan yang ke-20, tok wan yang ke-30. Tapi kenapa orang Arab ingat? Orang Arab sampai hari ni tuan-tuan, depa memang ingat nasab. Itu kelebihan dia banding dengan bangsa lain. Dia sangat ingat nasab. Tuan-tuan pergi tanya orang Arab, dia boleh baca banyak tuan-tuan, bin itu. Tapi kalau saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan tanya saya, kita boleh pergi bin banyak mana? Sampai Tok Wan, Tok Nek, lepas tu tak ingatlah nama putih ke hitam ke, betul kita tengok. Nama pelik-pelik dah. Kita tak boleh bagi banyak. Arab dia tak macam tu. Dia bangga dengan keturunan dia. Sebab tu orang Arab kadang-kadang dia ada baik dia, kadang-kadang ada sudut buruk juga. Sudut buruknya bila dia melampau, dia jadi ekstrim. Ekstrim macam mana? Dia semangat suku. Kami suku ni, macam kita baca sejarah kan, Bani Umayyah dengan Bani Hashim katanya bergaduh lepas Nabi SAW wafat. Gaduh kan. Padahal siapa Hashim, siapa Umayyah? Hashim dengan Umayyah tu adik-beradik. Tok Wan dia sama, Abdul Manaf. Kan Nabi Muhammad SAW bin Abdul Manaf tu. Abdul Manaf tu ayah kepada Umayyah, ayah juga kepada Hashim. Keturunan dia pun, Tok Wan dia pun sama Abdul Manaf. Cuma Bani Umayyah anak cucu cici Umayyah. Bani Hashim anak cucu Hashim. Padahal dua orang ni beradik. Faham tak tu? Padahal sama, keturunan yang sama, cakap pun sama, lajah pun sama, tak ada beza, sebiji semua. Pasti bangga dengan keturunan. Sama juga saya sebut seperti tadi, Abu Jahal, jahat Abu Jahal. Dia Makhzum. Makhzum ni bila naik ke atas bertemu juga dia Quraisy. Sekalipun keturunan Nabi sama, Tok Wan dia Quraisy, tapi jahat. Siapa Tok Wan ni pun yang atas lagi? Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail. Tapi jahat. Bila hang jahat, hang tak dapat doa. Doa tu tak dapat pada dia. Masuk selawat. Mana umat Nabi SAW, tuan-tuan, sekalipun dia ada susur galuh darah dengan Nabi SAW, ataupun mana-mana Nabi, kalau dia tak beriman, dia tak bertakwa, dia tak dapat doa Nabi-Nabi. Macam tuan-tuan ni, pagi-pagi ni. Kan Nabi berdoa supaya berkatkan apa? Fi buku ratiha. Ya Allah, berkatlah umatku pada awal paginya. Sebab tu makruh lepas subuh tidur. Walaupun sekarang ni tidur syok. Hujan, tidaan sejuk, balik tidur. Tapi Nabi doa masa awal pagi keberkatan bagi umat dia. Pergilah kedai kopi ke, itu menyembang ke, tuan-tuan balik baca Quran ke, tuan-tuan pergi kerja ke. Tapi jangan tidur di awal pagi. Itu masa yang berkat yang Nabi doa. Baik tuan-tuan. Kemudian summa attarruhu ila adzabin nar, kemudian aku beri mudarat akan dia pada akhirat kepada azab neraka, maka tidak dapat ia lepas daripadanya. Semua tak dapat, sekalipun dia keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam ataupun nabi-nabi mana-mana lah. Bila dia jahat, zalim, maka Allah Ta'ala akan hukum dia dengan api neraka. Baik, kemudian aku beri mudarat, wa bi'sal masir, dan sejahat-jahat tempat kembali itu adalah neraka. Semua akan kembali tuan-tuan. Saya akan kembali, tuan-tuan pun akan kembali. Dunia ni sekejap je. Kita pun tak tahu tuan-tuan, boleh jadi esok lusa kita akan mati. Tuan-tuan tengok orang yang naik kapal terbang tu kan, siapa sangka dia akan meninggal dunia tuan-tuan. Kalau dia pun sangka dia pun meninggal dunia, dia pun tak naik kapal terbang. Betul tak? Kita pun sama, kita pun tak tahu bila kita mati. Tak sangka lagi 3 minit nak mendarat, boleh jatuh, meletup. Tak tahu bila kita mati. Kita semua akan mati. Boleh jadi esok, boleh jadi lusa. Wallahu a'lam. Dan kita mati tuan-tuan, dia ada dua saja. Tuan-tuan tak pergi syurga, tuan-tuan pergi neraka, itu saja. Siapa boleh tak mau mati? Tak mau mati, nak hidup. Tak boleh, kita akan mati tuan-tuan. Tuan-tuan buatlah lagu mana pun, mati juga. Buat lagu mana pun, tak mau mati, buatlah macam mana pun tetap akan mati. Itu ketetapan Allah pada manusia. Bila dah mati, tuan-tuan hanya ada dua tempat, syurga ataupun neraka. Jadi tuan-tuan nak tentukan tuan-tuan ke mana ni. Masa duk ada ni lah tuan-tuan beramal nak ke arah mana. Kemudian wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ni baru cerita tentang apa? Nak mendirikan Kaabah. Dan ketika mengangkat oleh Nabi Ibrahim akan qawa'id, foundation, tulis bahasa Inggeris canggih tuan-tuan. Betul, foundation tu. Foundation tu bahasa Inggeris. Kira hebat lah ni kitab Jawi ni. Kitab Jawi tak lama sangat lah mana tuan-tuan model ni. Mendirikan foundation. Tu kalau kita tak tahu orang putih tu nak baca apa tu? Nak baca apa tu? Saya baru tengok ni tuan-tuan ni. Saya baru tengok. Sebab saya baru baca sikit ni. Kitab ni baru saya baca depan kat Pak Haji Ismail. Ni saya tengok betul-betul ni qawaid. Foundation dia tulis. Betul kan? Foundation. Baik, itu yang kadang-kadang kena kitab ni tuan-tuan. Kalau Jawi macam ni insya-Allah ramai boleh baca lah. Jawi yang susah macam Jawi Furu'ul Masail, itu susah. Sangat susah.
Saya kadang-kadang tengok berkali-kali. Furu' Masail ni karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fattani, antara jawi yang sangat lama dan agak susah ibarat-ibarat dia. Jadi kena tengok juga. Alhamdulillah ada Ustaz Hasanuddin. Ustaz Hasanuddin ada Ustaz Arundin yang dia telah rumikan Furu' Masail dan dia standardkan bahasa. Oh, senang tuan-tuan baca. Saya mengajak di Masjid Bukit Merah. Oh, senang bila baca kitab tu, baca Furu' Masail kita boleh faham. Tidak saya pun tak faham. Itu jaga tuan, orang kena silap jawi. Orang jawi silap, khatib banyak baca silap. Committed tuan-tuan. Committed jawi kira macam mana eja committed? Itu yang diperlih khatib tu silap. Committed ke metod. Kita hendaklah semua ke metod. Susah nak baca ke metod. Di Perak tuan-tuan, fakulti tulis dalam, sebab tu lah ni bagus dah, khutbah dia ada buat kurungan kan, tulis takut tok khatib silap. Ada tok khatib dia pakar jawi lama, jawi baru dia tak pakar, banyak sangat tambah alif waw hamzah apa semua ni, dia tak pakar. Fakulti fakulti kerajaan telah menyediakan banyak fakulti. Dia baca benda ni, dia tulis kerajaan telah menyediakan apa? Paku lantai. Paku lantai. Yang apa? Keladi, kulim, keladi jadi kaldai, betul tak kan? Bukan keladi, kaldai. Tapi dia baca keladi. Haram makan keladi kampung. Kaldai ni binatang yang pelik sikit. Yang jinak tak boleh makan, yang liak boleh makan. Yang liak tu kuda belang. Kuda belang tu kaldai liar lah. Sebiji tu, kuda belang dengan kaldai sebiji, sama aja. Cuma yang jinak ni, yang tak belang tu, yang boleh bawa barang apa tu tak boleh makan. Yang jinak tak boleh makan, haram. Himar ahli dia panggil. Yang kuda belang tu boleh makan, tapi tak boleh buat korban. Kenapa tak boleh buat korban? Korban mesti haiwan ternak yang kita bela. Rusa tak boleh korban. Ada orang rusa korban, kijang tak boleh korban. Itu bukan binatang biasa yang kita bela. Kerbau boleh. Kerbau boleh, lembu boleh, kambing boleh, unta boleh. Boleh lah. Baik, kemudian dan foundation kaki daripada Baitullah, dan Nabi Ismail ketika binaan berkata keduanya. Baik. Yang ni sebenarnya setelah wa idh yarfa'u, dah selesai mengangkat binaan-binaan tu. Jadi siapa yang bina Kaabah yang pertama? Kita tuan-tuan syuruk pukul apa? Tuan-tuan tak bunyi tak bunyi noh. Bunyi tadi. Tak bunyi noh. Sebenarnya saya berhenti kat syuruk tuan-tuan. Lekok noh. Ke tuan-tuan berhenti sampai 7.30? Tuan-tuan tidur je lah lagi. Baik, saya habiskan ini tuan-tuan. Saya habiskan di sini. Siapa yang mula mendirikan, kalau kitab lagu ni saya suka baca banyak sikit lah tuan-tuan. Tidak lambat habis ni. Ini juzuk yang berapa ni? Ini juzuk yang pertama. Ni kira kalau kita umur panjang ni tuan-tuan, ni juzuk Al-Baqarah ni sampai juzuk Amma. Kalau umur panjang lah tuan-tuan. Boleh habis kitab ni. Saya pun ada satu jilid ni tuan-tuan. Satu jilid ni. Saya ingat nak baca banyak sikit supaya kita boleh habis tuan-tuan. Siapa yang mula mendirikan Kaabah? Ada 3 pandangan. Siapa yang mula mendirikan Kaabah? Yang pertama, pandangan yang pertama yang mendirikan Kaabah adalah malaikat. Itu pandangan yang pertama. Sebab Kaabah ni betul-betul dia punya kedudukan di atas apa? Di bawah Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur atas dia, di langit yang ke-7, betul-betul bawah dia ada apa? Ada Kaabah. Nabi SAW kata kalau Baitul Ma'mur jatuh, dia akan hempap Kaabah. Maksud dia betul-betul tepat. Koordinat dia tu betul tepat lah. Jadi tak ada orang yang boleh tahu macam ni kecuali malaikat. Jadi di atas Baitul Ma'mur, Kaabah bagi malaikat. Sehari 70,000 masuk tawaf kan. Lepas tu keluar tak boleh main dah pasal malaikat ramai sangat. Tak ada hari kiamat ada malaikat yang tak sempat tawaf. Atas betul-betul, jadi bawah dia tu Kaabah kita. Atas sana ada Baitul Ma'mur yang Nabi Ibrahim bersandar pada dia pada malam Isra' dan Mi'raj. Yang Nabi jumpa Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Kaabah bagi para malaikat. Bawah ni Kaabah bumi untuk manusia. Jadi dia kata malaikat yang bina. Tapi yang pasti tuan-tuan, Kaabah rumah ibadah yang pertama. Itu je. Kalau orang tanya rumah ibadah yang pertama didirikan di dunia, Kaabah. Masjidil Haram. Dalam Quran sebut inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladhi bakkata mubarakatan wa hudan lil alamin. Rumah ibadah yang pertama dibina di atas muka bumi adalah Kaabah. Bukan Baitul Maqdis kemudian. Kaabah dulu. Tempat yang pertama didirikan atas dunia untuk semua manusia sembahyang mengarah ke arah dia. Kenapa kita sembahyang mengarah ke Kaabah? Ada Allah ke dalam tu? Bukan. Kita doa kenapa tengok atas langit? Allah Ta'ala duduk atas langit ya, kan? Langit itu kiblat doa. Langit kiblat doa. Kaabah kiblat solat. Jangan anggap dalam Kaabah tu ada Allah. Rumah Allah bukan. Itu bahasa rumah Allah, bukan Allah Ta'ala duduk dalam tu. Allah Ta'ala tak bertempat. Baik.
Yang itu yang pertama. Yang kedua ada kata Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam turun kat dunia nak ibadah, tak tahu ke arah mana. Ke arah mana nak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala yang suruh Nabi Adam bina di situ. Yang ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia kata tak, yang mula-mula bina Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi yang paling kuat sebenarnya sebelum Nabi Ibrahim dah ada. Sebab dalam ayat ni dia kata apa? Wa idh yarfa'u Ibrahim, dan ketika Nabi Ibrahim mengangkat akan qawaid foundation. Maksud dia foundation tu dah ada, ditinggikan balik. Yarfa' ni ditinggikan balik. Kenapa dia runtuh? Kerana banjir Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh kan sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam kan banjir. Bila banjir ni Kaabah runtuh. Bila runtuh, Nabi Ibrahim datang. Masa Nabi Ibrahim datang tu, sebab tu Nabi Ibrahim masa ditinggal Hajar dengan Ismail. Nabi Ismail kecil lagi. Ni masa Nabi Ismail bina ni, umur Nabi Ismail lebih kurang 16 tahun masa buat ni. Lebih kurang 16 tahun dah besar. Tapi bila Nabi Ibrahim tinggal Nabi Ismail dengan Hajar, apa kata Nabi Ibrahim doa? Rabbi inni askantu min zurriyyati biwadin inda baiti ghairi dhi dhar'in inda baitikal muharram. Masa ni Hajar baru lahir, Ismail kecil lagi. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Allah, aku tinggal sebahagian zuriatku di sisi rumahmu yang mulia. Maksudnya dah ada ke belum? Dah ada. Ya, ni kejadian ni waktu Nabi Ibrahim Nabi Ismail dah besar. Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia. Maksud dia waktu Nabi Ibrahim tinggal itu memang dah ada dah Kaabah. Tapi Kaabah macam longgokan tanahnya, runtuh kerana banjir zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dia tegak, ditinggikan balik. Itu pandangan yang paling kuat lah. Kaabah dah memang ada, ditinggikan balik binaan dia. Lalu ketika binaannya, keduanya berkata, kita berhenti di situ tuan-tuan. Habis tuan-tuan. Tak apa, saya ada kitab ni, tuan-tuan ada kitab. Ramai kitab, ada kitab kan ni. Pergi tengok ramai yang hafal tu. Tahu hafal pun tak apa tuan-tuan. Baik, yang penting tuan-tuan dengar, tuan-tuan boleh ambil pelajaran. Itu yang penting, dengar ambil pelajaran. Saya mohon maaf tentang segala kurangan dan sebagainya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum sa'il muslimin wa muslimat min wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an ma tafarraqana ba'da tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahmudan wa la matula wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam.